Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasana wa kitabillahi wa sunnati rasulih. Itaqadillah bihi wa sawabihi ila hadrati sayyidina wa syafi'ina wa rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi wa بالإرشاد والعباد الحبيب الله بن علي بن أحمد الحجاج وإلى آله وسلم من أبو بكر الشاتري إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة ومن أمر هذا المسجد سابقا ولحقا ومن تصدق فيه ومن عبد الله فيه إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن بالجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah hadada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali mengongsikan kitab Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, yang mana kita masih dalam fasal mengenai perihal wara', haram dan syubhat. Perkara yang haram merupakan satu perkara yang wajib kita jauhi dan kita hindarkan, kita elakkan semampu kita. Dan kita masuk pada zat dikatakan pembagian haram. Nanti ada pembagian syubhat. Menjauhi perkara haram hukumnya wajib. Menjauhi perkara syubhat hukumnya sunnah. Haram itu sendiri terbahagi menjadi dua bahagian, dikatakan oleh Imam Haddad. Pertama, satu benda yang haram pada zatnya. Zatnya itu sendiri sudah haram, seperti bangkai, darah, khamar dan seumpamanya. Ini kecuali bangkai-bangkai yang dikecualikan oleh syarak. Sebab ada sebagian bangkai yang hukumnya tak najis, bahkan halal, seperti bangkai ikan dan bangkai belalang. Yang suci tapi haram untuk dimakan bangkai manusia. Mazhab kita, bangkai manusia hukumnya suci, berbeza dengan mazhab Abi Hanifah. Dalam mazhab Abu Hanifah, orang yang sudah meninggal maka najis jadinya. Sebab kenapa? Asal mula daripada manusia adalah mani. Mereka di kalangan mazhab Hanafi, mani itu najis hukumnya. Sebab orang ini tercipta daripada mani, maka manusia itu sendiri najis. Ketika roh masuk kepada jasad manusia, maka sucilah jasad itu sendiri dengan roh. Dan ketika roh ini balik, berpisah dengan jasadnya, maka jasad status dia akan kembali semula, menjadi najis. Oleh mazhab Hanafi, manusia, mayat atau jenazah yang sudah meninggal tak boleh dimasukkan dalam masjid, sebab termasuk perkara yang najis mazhab mereka. Jadi kita tak perlu heran
Maknanya kita ni najis Ustaz? Tak, yang masih ada roh suci. Kalau tak ada roh, najis mazhab mereka. Tapi kita mazhab Syafi'i, jenazah atau orang yang sudah meninggal hukumnya suci. Seperti juga darah. Darah, ada sebagian darah yang dimakfu, seperti hati ya, jantung yang terbuat daripada darah, itu hukumnya suci. Dan juga minyak kasturi kalau tak silap, ada yang mengatakan daripada darah bekijang, darah binatang, darah seekor binatang, yang itu juga dimakfu. Khamar atau arak dan seumpamanya. Barang-barang ini tidak boleh menjadi halal walaupun dengan apa sekalipun, kecuali dalam keadaan terpaksa. Yakni jenis-jenis bangkai secara kebanyakannya, darah atau arak itu sendiri adalah najis dan haram untuk dikonsumsi, untuk dimakan, kecuali dalam keadaan terpaksa. Iaitu tergantung pada kekalnya jiwa yang terhormat untuk memakannya dan tiada terdapat yang lain daripadanya. Bangkai itu sendiri asal mulanya haram, akan tapi bagi orang yang sudah darurat, tak ada makanan lain, maka halal. Dengan syarat makanan yang dihalalkan tadi bukan sampai puas hati, tapi sampai dengan ada kekuatan yang boleh kita mencari yang halal. Bukan dah alang-alang kita khinzir bakar misalkan. Khinzir bakar ya halal bagi orang yang darurat, seperti askar-askar tentera yang bertugas dalam hutan, nak cari kancil susah, nak cari yang halal susah, akhirnya jumpa khinzir. Tak ada masalah dimakan khinzirnya, tapi bukan sampai sendawa sekokoknya. Tak. Ya, ini ambil sekiranya kita boleh bertahan. Bertahan untuk apa? Bertahan boleh dapat yang halal perkiraannya, atau paling kurang kita tak sampai mati. Jadi sampai kenyang sangat tu haram hukumnya itu. Istilahnya berapa ketul saja, mungkin saya dah 10 kilo 250 gram saya cukup makan ni. Dia makan 250 gram. Tak boleh makan 1 kilo terus. Yang selebihnya maka haram. Walaupun darurat, tapi darurat pun ada kadarnya, ada ukurannya. Dan setiap orang lain ukuran makan masing-masing. Ada orang yang boleh kenyang dengan 250 gram, ada yang tak boleh kenyang, ada yang mesti sampai 2 kilo misalkan. Dia tak ada masalah bagi dia makan 2 kilo. Baik. Kedua, darah pun nak dibentuk jenis apapun tetap haram darahnya. Sebab ada sebagian tempat darah itu di penyembelihan kambing atau penyembelihan lembu, darah itu diletak atas baldi, kemudian dimasak, direbus itu. Selepas direbus, mendidih, dibiar. Nanti darah itu sendiri dia akan pekat menjadi seperti jeli, bahkan lebih keras daripada jeli, menjadi tahu, seperti tahu. Selepas jadi tahu, dipotong jadi daging, macam daging, haram juga kalau ini. Dan ada dijual di kampung-kampung, bukan kampung sini, kampung sana. Sini mungkin tak ada, tak pernah nampak. Jadi ada dijual di bagian negara, di kampung-kampungnya jual darah. Tapi bentuknya sudah seperti jantung sudah, dan seperti tahu. Jual kiloan, harganya murah. Murah tak murah, kalau haram tetap. Kedua, satu benda yang halal pada zatnya, seperti gandum, beras, air yang suci, akan tapi benda-benda itu dipunyai oleh orang lain, itu juga tetap haram buatmu, sehingga dia jatuh ke tanganmu dengan jalan yang betul yang diluluskan oleh syarak. Beras, nasi misalkan, hukumnya halal nasi. Kemudian kita boleh makan. Kita tengok dulu, kalau nasi orang tak boleh kita makan, kita beli dari dia, kita minta dari dia. Kalau dah kita beli, kalau dah diberikan atau diagihkan kepada kita, dihibahkan kepada kita, maka halal bagi kita. Yang ini jalan yang betul
dalam memiliki barang tersebut seperti menjual beli, hibah, pewarisan dan seumpamanya. Ini pembagian yang haram. Jadi haram kerana zatnya atau haram kerana sesuatu yang baru. Ada haram li zatih, ada haram li arid, ada perkara yang baru. Asalnya zat ini halal seperti air. Sebab bukan air kita, air masjid contohnya kita ambil contohnya, atau orang punya ini air orang punya kita ambil macam tu saja tanpa kebenaran pada orang yang punya, maka hukumnya haram. Pembahagian syubhat. Adapun yang syubhat maka dia pula terbagi kepada beberapa darjat. Perkara syubhat dibagi beberapa darjat. Pertama, ada yang sudah jelas dan yakin pengharamannya dan masih dalam syak tentang penghalalannya. Maka syubhat-syubhat yang semacam ini hukumnya adalah hukum haram. Yani dah jelas pengharamannya. Contohnya kita jumpa binatang yang hidup di dua alam. Hidup di dua alam. Kemudian kita syak, ini halal ke haram ya? Halal ke haram. Padahal dah nyata hidup di dua alam, kita masih tanya halal ke haram. Maka ini sudah pasti hukumnya haram. Atau kita jumpa makanan, makanan depan rumah kita. Ada orang hantar makanan, mungkin lah. Tapi kalau tengok histori tak pernah ada orang hantar makanan kat rumah kita. Kita pun tak ada order makanan. Lalas sekali tengok nomor rumah yang tertera dalam makanan tersebut bukan rumah kita. Ini jelas haram. Oh, mungkin dia nak bagi kita kot. Dia nak cari halal, padahal dah alamat dah salah. Ya. Maka ini perkara yang haram. Melainkan nanti kita jelaskan juga. Melainkan kita tak tempat dan kita tak pernah ada orang bagi alamat rumah tu, alamat kita, nama kita. Mungkin ada orang nak sedekah rahsia. Kalau yang ni bukan nombor rumah, nomor orang rumah sebelah, tapi dah ada di depan rumah kita. Lalas sekali yang angkut tu bukan rider dia, kucing. Jadi rider dah betul alamatnya, kucing dialihkan dia. Akhirnya sebab kucing itu makan haram. Ini perkara yang haram. Istilahnya kena hati-hati. Makan haram ini sangat berbahaya. Bukan setakat ibadah saja, tapi balasannya jadi di akhirat. Satu keharaman merupakan satu kegelapan yang akan ada dalam kehidupan dan keimanan kita. Yang bahaya itu adalah keimanan. Sebab sudah kalau iman ni tak ada cahaya, istilahnya iman tak kuat, kemudian dia dicabar dengan satu masalah yang tentang rezeki. Lalas sekali dia ragu tentang rezekinya jadi. Betul ke Allah ni nak bagi rezeki saya? Sebab kenapa? Dah tak ada cahaya keimanan. Sebab ada keharaman. Dia usaha banyak-banyak tak ada hasil, akhirnya dia meragukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lain kalau ada orang yang sentiasa menjaga makanan halalnya, maka akan tersuluk keimanannya menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu jalan kebenaran Islam. Dikatakan Sayyidina Ibrahim bin Adham. Sayyidina Ibrahim bin Adham ni bila pergi Mekah di zamannya masa tersebut, dia tak nak minum air Zam-Zam. Tak nak minum air Zam-Zam. Dulu air Zam-Zam bukan seperti sekarang. Sekarang kan kita kena buka air keran je, air apa? Air pipe tu kita buka je kan. Dulu tak. Dulu masih beriki macam ni. Akhirnya Sayyidina Ibrahim bin Adham ditanya, kenapa awak ni ala tasrubu ma' Zam-Zam? Kenapa awak tak minum air Zam-Zam? Air Zam-Zam kan sunnah. Sayyidina Ibrahim bin Adham jawab, "Lau kana li dalbun la syaritu." Asyara ila anna dalwa mimma disultan wa huwa mustabih. Seandainya aku ada baldi halal yang aku bawa sendiri, aku akan minum. Lepas tu baldi ini baldi daripada kerajaan, syubhat. Dia tak nak. Sebab selalu ialah ambil harta orang ni buat sedekah, ambil harta orang tu buat sedekah. Selalunya macam dulu kerajaan ni.
Bukan kerajaan sini, kerajaan sana. Tak, saya tak cakap ya, saya kerajaan sana. Jadi Ibrahim bin Adham tak nak minum sebab apa nama, dalbun dia atau baldi dia diberikan oleh seorang raja, oleh penguasa yang zalim masa tersebut. Jadi dia tak nak. Sayyidina Ibrahim bin Adham. Masya-Allah. Kemudian kedua, macam syubhat yang jenis syubhat yang kedua, ada yang sudah jelas dan yakin penghalalannya. Kebalikannya, yang tadi yakin bahawa ini haram tapi dia buat halal kot, kot yang halal. Tak, ini memang halal dan masih ada syak tentang pengharamannya. Maka meninggalkan syubhat-syubhat seperti ini termasuk amalan orang yang warok. Amalan yang warok seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham. Sayyidina Ibrahim bin Adham. Sama juga kalau kita diberi hadiah oleh orang yang kita tahu dia banyak buat maksiat. Maksudnya banyak buat kerja haram. Apa kerja dia? Mungkin dia bukan orang Muslim, tapi dia kenal kita, dia baik dengan kita. Kerja dia tak ada lain pasang nombor kan, nombor ekor tu, atau pergi berjudi. Kadang macam-macam dia jual arak. Dia bos arak pun dia. Ada saham, ada besar saham dia di kilang arak contohnya. Kita dapat hadiah orang seperti ini. Bila kita tahu orang ni 100% hartanya haram, ya kita haram menerimanya. Tapi kalau dia tercampur hartanya, oh dia ada bisnes lain, dia ada jual beli, dia ada niaga, ini maka hukumnya syubhat. Maka syubhat eloknya kita jangan kita ambil, bukan diambil, ditolak. Sekiranya kalau buat kecil hati dia, kita terima, kita bagi kepada orang lain. Mampu nak bagi kepada orang lain. Lalas sekali ada kat rumah kita. Sebab kenapa dia bagi motor baru harga 15,000. Nak bagi orang sayang pula. Tapi alasan yang kedua ni ya halal. Kita mungkin ini dia cakap ini daripada saya punya niaga, tapi dia ada kerja haram juga, ada meninggalkan. Maka meninggalkan seperti ini termasuk amalan orang warok, sunnah. Dijual, diberikan kat masjid Baitul Mahabbah, tak ada masalah. Yang ketiga, ada yang masih di antara haram dan halal, seperti sesuatu yang boleh jadi halal dan boleh jadi haram. Syak, syak wasangka, meragukan istilahnya. Maka dalam bab ini Nabi Muhammad SAW berkata, "Da' ma yalibuka ila ma la yalibuka." Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Bila kita dah syak pada satu kepemilikan, ini milik saya ke bukan, jangan ambil sudah. Jangan paksa ini milik saya. Ini halal ke tak halal, jangan paksa ini halal, tinggalkan nanti. Itu lebih selamat. Itu adalah jalan keluar daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ada satu kisah mengenai penulis kitab ini, Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad. Ada datang kepada Habib Abdullah Al-Haddad ni, yakni isteri daripada anaknya. Habib Abdullah Al-Haddad ni memiliki anak nama Hasan, Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Dan yakni menantunya Habib Abdullah Al-Haddad ni datang kepada Abdullah Al-Haddad dalam keadaan hamil. Hamil. Lepas tu berkata kepada ayah mertuanya, berkata kepada Imam Haddad, dia mengadu bahawasanya dia merasa terbebani, merasa berat kehamilan dia. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya Imam Haddad mengatakan bahawasanya engkau jangan merasa terbebani dengan janin yang ada di perutmu, bi annaha hamilu bi alimin. Sesungguhnya engkau tengah hamil orang alim. Maksudnya dalam janin ini akan menjadi
menjadi orang alim. Kemudian maka si menantu tadi nak jadi orang alim. Orang dulu jadi orang alim itu akan diangkat menjadi qadhi mahkamah. Selalunya kalau orang alim mazhab Imam Abu Hanifah pun akan diangkat menjadi qadhi mahkamah, tapi lari Imam Abu Hanifah, tak nak mengelak, tak nak ada pangkat. Sama dengan ini, bercakap dengan Habib Abdul Haddad bahasanya kalau anak saya nanti alim dia akan diangkat jadi qadhi. Saya takut nanti dia akan diangkat, dilantik menjadi qadhi. Maka Imam Haddad berkata, la takhafi, ana qad sa'altullah an tawalla al-qada' ahadun min dzurriyyati. Jangan takut, jangan risau, bahwasanya aku telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tak ada satupun keturunanku yang menjadi ahli pemerintahan, menjadi ahli qada', dia mengatakan. Maka ketika itulah lahir yang bernama Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad. Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad ni lebih kurang dengan Imam Haddad juga, kurang tak dicabut penglihatannya, tapi dia memiliki pandangan basirah, panca indera dalam hatinya. Ini berkat doa daripada Imam Haddad sendiri. Maknanya apa? Maknanya seorang ibu pun dah takut anaknya menjadi qadhi. Yang qadhi itu kebanyakan kalau kita menghukum atau memberikan keputusan ke atas satu masalah seseorang, kan pasti ada rasuah supaya selamat orang ini, supaya dikurangi hukumannya dan seterusnya. Takut ada perkara syubhat. Baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Ini adalah jalan keluar untuk kita bila kita ragu pada sesuatu. Hanya saja yang menunjukkan kewarasan seorang itu apabila dia menjaga dirinya dari hal-hal yang masih dimuskilkan tentang hukumnya, sehinggalah menjadi jelas dan yakin. Seseorang itu tiada dikira daripada orang-orang bertakwa, sehingga dia meninggalkan yang mutlak kerana dibimbangkan, jadi dia mengambilnya kelak dia akan terumpan di sebaliknya dari yang subhat dan yang haram. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yablughul abdu darajatal muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba'sun. Jadi akan mencapai seorang hamba darjat muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa, sehingga dia meninggalkan apa yang tiada mengapa kerana bimbang kemudian ada apa-apanya. Jadi bukan zakat yang haram saja ditinggal, bukan zakat yang syubhat saja ditinggal, tapi yang halal juga ditinggal kalau melebihi daripada keperluan. Ini yang diartikan oleh disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh itu para salafun sholihin, para khulafa ar-rasyidin, semua orang-orangnya adalah ahlul wara', tidak menyimpan dunia, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada mereka. Berkata para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kami terpaksa meninggalkan 70 bab, yakni banyak bab dari yang halal kerana bimbang terjerumus ke dalam yang haram. Kerana bimbang terjerumus ke dalam yang haram. Kalau sekarang kalau ada yang haram, maka akan dicarikan jalan keluarnya. Ya. Kalau ada akad yang haram contohnya, sekarang bukan dijauhi, tapi malah mencari jalan keluar, menghelahnya, cara menghelah. Dan Imam Haddad termasuk orang yang tak bersetuju dengan perkara yang dicarikan jalan keluarnya, padahal dia sudah haram. Semisal penjualan emas dan emas, penjualan emas dan emas ini kan termasuk riba. Termasuk riba. Riba itu bukan setakat bukan setakat pinjam duit. Pinjam duit itu namanya ribal fadl atau ribal gharar. Ribal gharar. Riba ada ribal gharar. Ribal gharar ini adalah pinjam duit.
Kita pinjam 100 ringgit, tapi nanti bayar 120 ringgit. Ini namanya riba gharar, ini pinjam. Kelebihan atau melebihkan pembayaran hutang, itu riba gharar. Ada juga riba fadl. Riba fadl ini adalah berlaku untuk emas yang dijual dengan emas yang tak sama timbangannya. Sebab riba ini boleh berlaku pada dua perkara yang dalam akad jual beli, yakni pada emas perak dan makanan. Emas perak dan makanan. Emas dan emas boleh dijual dengan 3 syarat. Yakni emas dan emas, contohnya ini Imam Haddad sangat berhati-hati dalam bab riba ini, dan tak ada khailah di sini, tak suka jalan mengkhailah, jalan keluar, bukan jalan keluar, yakni mengkhailah, macam menipu daya supaya menjadi halal. Seperti emas yang 100 gram akan ditukar dengan emas yang beratnya 120 gram. Kan selalunya kalau ibu-ibu atau perempuan-perempuan ini, kalau emas dah lama, dia akan pergi ke kedai emas. Pergi kedai emas yang lama, tukar yang baru. Tak ada masalah emas ditukar dengan emas, tapi kena memenuhi 3 syarat. Yang pertama, berat emas tu kena sama. Yang kedua, kena akad cash, serah terima di tempat. Yang ketiga, dua-dua emas ada masa akad. Jadi kalau ada perempuan yang nak tukar emas dia, jadi perempuan tu bawa emasnya, si kedai pun, yang tuan kedai pun ada emasnya. Okey, syarat pertama dah ada, emas ada di majlis akad. Yang kedua syaratnya adalah beratnya kena sama. Jadi kalau 20 gram dengan 20 gram. Kemudian yang terakhir, serah terima dalam akad. Bila 3 syarat yang dipenuhi, maka menukar emas tersebut terselamat daripada riba. Kurang saja satu syaratnya, maka riba nanti. Selalunya yang berlaku, sebab emas saya dah lama, kata makcik ni, baik saya nak baru ni, berapa gram ni? Ini 40 gram makcik. Makcik punya berapa? Saya punya 50 gram, tapi makcik lama. Lama tak lama, emas tu kalau tak sama beratnya, tak sama sudah. Kalau nak tambah duit, macam mana tukar tambah? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Ini termasuk riba. Jalan satu-satunya yang banyak digunakan adalah kita jual dulu emas kita dengan kedai emas itu. Contohnya, makcik ni ada 40 gram emas tu, tapi jenis lama, nak tukar dengan yang 30 gram tapi model baru. Caranya adalah dijual dulu emas makcik itu berapa, kemudian duit penjualannya dibelikan emas yang baru. Jadi akad 2 kali, bukan akad sekali saja. Dalam macam ni lah, tak nak pening. Awak jual berapa ni? Yang 30 gram. Ini sebab baru mahal lah, katakan. Ini ada 20,000 katakan. 20,000. Makcik punya lama, 15,000 saya beli. Maknanya makcik kena tambah 5,000. 5,000 tambah emas dia. Ini tak boleh riba jadinya. Kalau satu akad seperti itu. Jual terus ke, baik, awak nak beli berapa? Saya punya 15,000. Ni saya jual 15,000. Nanti 15,000, ambil 15,000 tu, tambah 5,000, beli yang baru. Ini akad selalu. Tapi Imam Haddad menggalakkan kepada kita, jangan buat benda ni. Tak payah tukar emas. Kalau nak tukar emas, beli je yang baru. Beli yang baru, yang lama simpan. Atau jual kemudian. Jangan serentak macam ni. Kalau serentak macam ni, seakan-akan dia nak menghelah saja. Walaupun sebetulnya halal. Oleh itu dikatakan, para sahabat Nabi Muhammad SAW ni berkata, kami terpaksa meninggalkan 70 bab. Yakni banyak bab ni
yang banyak bab dari yang halal kerana bimbang terjerumus ke dalam yang haram. Jadi jalan-jalan macam ini dielakkan daripada mereka. Takut berlaku perkara yang haram. Kena hati-hati. Kadang pemberian pun kita kena hati-hati dalam mengagikan pun dalam menerima. Contoh bab zakat. Bab zakat ni kan dalam majoriti ulama, kalau ada zakat, kalau memang orang ni adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi ini adalah keturunan daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang mana kebanyakan sekarang lebih dikenal dengan, kalau di Malaysia ni Syed mungkin ya, Syed yang akhir-akhirnya Habib kan, yang Habib. Ada Al-Haddad kan ada orang-orang nama Haddad, Al-Atos, kemudian apa lagi, Al-Habsyi. Ini adalah keturunan Rasulullah SAW. Keturunan Nabi ini tak boleh terima zakat. Madhab muktamadnya zakat tidak boleh diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Masa itu masa banjir hari itu di mana Bermuda, di kat mana tu? Masa banjir di section di Shah Alam, Seri Muda, Bermuda jauh kan. Seri Muda, di Seri Muda kan. Jadi Seri Muda kan kawasan ramai orang tak Muslim kan, tapi ada yang Muslim misalnya satu, tapi dia bin Yahya. Bin Yahya ini masih keturunan Rasulullah SAW. Tapi alhamdulillah dia bagi tahu, sebab kami membawa duit zakat juga nak diagihkan kepada mangsa-mangsa banjir. Artinya dia bagi tahu maksudnya kami tak berhak atau kami tak boleh menerima duit ini. Oh ya, saya lupa nama dia bin Yahya, jadi kena mengaku macam tu lah. Kena mengaku sebab perkara itu pasti nanti jatuhnya nanti haram, nanti haram. Sama dengan kalau kerajaan mengagihkan kepada rakyat, ada syarat-syarat tertentu oleh kerajaan sendiri. Ini pengagihan ini untuk rakyat yang seperti ini. Ya, kita tengok status kita, kalau memang masuk sifat tu kita berhak menerima. Tapi kalau kita tak masuk, dah keluar daripada status tersebut, ya jangan diterima. Sebab apa? Nantinya boleh haram. Boleh haram. Tapi jiran saya tu dia terima je Ustaz. Dia dah kaya pun terima juga, dia kata. Jiran awak kan bukan Muslim, dia tak ada hukum orang. Ya kalau dah bukan Muslim ini, dulu miskin dia dapat bantuan, kaya pun dia ambil bantuan juga. Ambil bantuan. Kita orang Islam ada hukum agamanya. Dan para sahabat lebih daripada itu, bukan zakat daripada yang haram dijauhi, yang halal pun takut dia untuk menambahkannya. Dia ambil secukupnya. Ini merupakan suatu cerita yang telah dilipat oleh zaman sejak lama dahulu, tetapi kita siapa yang dapat menahan diri dari hal-hal yang syubhat dan yang haram lagi. La haula wala quwata illa billah. Kemudian kenalah mana yang haram. Wahai saudaraku, hendaklah anda kenal benar-benar kepada semua yang diharamkan Allah ke atas dirimu, supaya mudah anda meninggalkannya. Kerana siapa yang tiada mengenal yang haram, mudah akan terjerumus ke dalamnya. Dan ketahuilah, di antara hal-hal yang sangat dibimbangkan ialah bila orang beragama terjerumus dalam pengambilan benda-benda yang sudah jelas haram atau diharamkan oleh syarak. Kalau dah ada makanan, ada isu makanan ini mengandung unsur najis, baik dijauhkan. Baik itu makanan ke, sabun ke, atau apa-apa, ya mungkin fitnah ya. Sebetulnya itu masih halal sebetulnya, semasa selama tidak ada fatwa daripada Jabatan Mufti. Kebanyakan memang fitnah, tapi kita ambil warok, ambil lebih hati-hati. Jangan beli kat sana. Itu itu bakso dia dibuat daripada ayam yang dah mati.
Memang dah mati, maksudnya mati itu tak disembelih maksudnya. Ayam yang tidak disembelih atau lembu yang tidak disembelih maksudnya. Kalau ada isu-isu seperti ini, eloknya kita tinggalkan orang seperti itu, pergi kedai lain aja. Seperti memakan apa yang tiada dihalalkan, memakannya dari binatang-binatang, begitu pula dari hal yang mengambil harta orang lain secara paksa dan zalim, dengan cara merampasnya, menipunya dan mencurinya. InsyaAllah bab ini kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقراباتنا في ديننا وأهل كثر أنسى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وكلة علما نخضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر فاستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب وصحبه الكرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله. Terima kasih jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.